Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي مما لا يعلمون waj'alni khairan mimma yazunnun amma ba'. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk kita sama-sama menambahkan ilmu pengetahuan, untuk kita sama-sama menambahkan kefahaman kita terhadap agama Islam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang ada pada pagi ini, Abang ingin berkongsi dengan adik kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah tentang satu peristiwa yang berlaku pada bulan Safar. Satu peristiwa yang berlaku di dalam bulan Safar, yang mana peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat penting, yang mana menjadi kemestian kepada kita untuk kita tahu dan juga kita faham, iaitu arahan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Usamah bin Zaid untuk menuju ke Balqa berperang dengan tentera-tentera Rom. Peristiwa ini berlaku pada 20 Safar. Berlaku pada 20 Safar. Cuma hak menariknya, setelah arahan itu diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Rasulullah telah jatuh sakit. Rasulullah telah jatuh sakit, dan sakit yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebabkan baginda meninggal dunia, menyebabkan baginda wafat. Maka Usamah bin Zaid telah memberhentikan angkatan tentera beliau untuk menuju ke Balqa dan ingin menerima arahan seterusnya oleh khalifah yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapakah Usamah bin Zaid ni? Siapakah Usamah bin Zaid? Usamah bin Zaid adalah anak kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, ayah dia ni adalah orang yang keempat memeluk agama Islam di atas muka dunia ni. Orang yang keempat
Bukan calon orang lah. Kita ni tak tahu dah orang ke berapa dah. Zaid ni orang yang keempat. Orang yang mula-mula memeluk agama Islam. Bila kita baca sirah Nabawiyah, orang hak mula-mula adalah seorang perempuan, seorang wanita, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Ni orang hak mula-mula peluk agama Islam. Orang yang kedua adalah sepupu baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Orang yang ketiga adalah Zaid bin Harisah, iaitu anak angkat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang keempat iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Daripada Sayyidina Abu Bakar inilah baru masuk sahabat-sahabat Nabi yang lain. Abdul Rahman bin Auf, Bilal bin Rabah, Khabbab ibn al-Arad, dan ramai lagi di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang Allah Subhanahu wa taala bagi gelaran kepada mereka dengan gelaran yang mulia, iaitu as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun mengikut riwayat daripada Ibnu Hisham. Kita ngaji sirah Nabawiyah, Ibnu Hisham dia ada kitab nama dia Sirah Ibnu Hisham. Dia ada syarah kepada sirah Ibnu Hisham ni. Nama kitab tersebut Ar-Rawdu Al-Anf, syarah kepada sirah Ibnu Hisham. Sirah Ibnu Hisham ni ada 5 jilid, disyarah lagi dengan lebih daripada 5 jilid. Mengikut riwayat daripada Ibnu Hisham, As-Sabiqun al-Awwalun ini lebih daripada 40 orang. Hak ni golongan yang pertama hak peluk agama Islam ketika mana dakwah secara sirriyah di Makkahul Mukarramah selama 3 tahun. 3 tahun Nabi duduk berdakwah kepada penduduk-penduduk Mekah dengan secara sembunyi. Dalam masa 3 tahun ni, Nabi buat liqa', Nabi buat usrah, Nabi buat majlis ilmu, Nabi buat tamrin, macam-macam. Isi kandungan dia iaitu berkenaan dengan akidah. Berkenaan dengan akidah dan perjuangan. Nabi pasukkan berkenaan dengan akidah dulu. Fiqh nombor 2. Sesar dulu akidah. Tidak syirik kepada Allah. Istiqamah dengan perjuangan Nabi. Gagah dan bersemangat untuk mempertahankan baginda. Sabar. Macam-macam lagi. Nabi SAW ajar kepada para sahabat baginda. Ni Zaid bin Harisah. Sebelum Nabi diutuskan menjadi Rasul, Zaid bin Harisah ni Nabi istihar nama dia Zaid bin Muhammad. Zaid bin Harisah ni ada akak, tapi Nabi istihar nama dia Zaid bin Muhammad. Orang-orang Arab pada masa tu panggil Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Bila Nabi dilantik menjadi Rasul, Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran untuk larangan membentkan anak selain daripada ayah dia. Maka barulah Nabi tukar nama kepada Zaid bin Harisah. Nabi cukup saya kepada Zaid ni, cukup saya. Tapi hebatnya Nabi, dia sayang kepada anak, dia tidak letak di rumah, dia tidak simpan di rumah, dia tidak sembunyikan anak dia. Tetapi Nabi libatkan Zaid bin Harisah ini untuk di barisan hadapan mempertahankan agama, memperjuangkan agama. Tu saya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
kepada anak dia. Sampai satu tahap Nabi arahkan Zaid bin Harisah untuk menjadi ketua ataupun panglima perang dalam peperangan Mu'tah. Saya Nabi, dia tahu bila perang ni akan gugur syahid, tapi dia dia biarkan anak kesayangan dia tu untuk syahid dalam perang Mu'tah, kerana itu tanda saya yang sebenar. Saya yang sebenar, anak-anak kita libatkan dengan perjuangan Islam. Kita letak di barisan hadapan untuk mempertahankan agama. Maka dalam perang Mu'tah, Zaid bin Harisah telah gugur syahid. Dalam masa yang sama, anak dia bernama Usamah bin Zaid, hak kita nak cerita pada pagi ni, menyertai peperangan tersebut. Menyertai peperangan tersebut, dan dia menyaksikan ayah dia ni gugur syahid dalam peperangan tersebut. Usamah ni umur dia 10 tahun. Dia mari jumpa dengan Nabi, nak minta menyertai peperangan Uhud. 10 tahun adik kakak. Anak kita 10 tahun, tak tahu mana lagi. Anak ambo 10 tahun, tak tahu mana lagi. Tapi Usamah ni minta dengan Nabi, wahai Rasulullah, aku nak supaya kamu membenarkan aku untuk menyertai peperangan Uhud. Nabi kata, keliklah, mu ni budak lagi, baru umur 10 tahun. Aku tidak akan benarkan kamu untuk menyertai peperangan Uhud. Balik dia. Dia balik tu bukan dengan suka, balik dengan frah. Budak 10 tahun. Nak royaknya tarbiyah aulad. Tarbiyatul aulad yang diasaskan oleh Rasulullah. Dia jaga anak dia, dia didik anak dia dengan pendidikan agama. Menyebabkan walaupun umur 10 tahun, tapi sudah ada rasa untuk jaga agama, untuk mempertahankan agama, untuk bela agama. Ni tarbiyatul aulad yang sangat menjadi keutamaan kepada ibu bapa pada hari ini, untuk didik anak-anak kita dengan pendidikan agama. Alhamdulillah, kita duduk di negeri kita, negeri Kelantan, pendidikan Islam juga subuh, terlalu subuh. Di peringkat sekolah rendahnya ada pasti. Lepas tu di sekolah mendengar rendah pendidikan awalnya kita ada pasti. Lepas tu pula di sekolah rendah kita ada seriti. Lepas tu sekolah mendengar pula kita ada semiti. Ada sekolah YIK, Yayasan Islam Kelantan. Lepas tu kita ada pondok-pondok yang banyak di seluruh negara, di seluruh negeri. Ni tarbiyatul aulad yang kita orang Kelantan titik beratkan kepada anak-anak kita. Umur dia 15 tahun, dia mari jumpa pula dengan Nabi untuk dia sertai perang Khandaq. Untuk dia sertai perang Khandaq. Perang Khandaq ni perang Ahzab lah. Hak lawan orang panggil Pakatan Ahzab pada masa tu. Hak ada musyrikin Mekah, adanya Yahudi, macam-macam duduk dalam tu. Akhir sekali Nabi membenarkan Usamah untuk menyertai peperangan Khandaq, dan peperangan itu mendapat kemenangan. Umur dia masa tu 15 tahun. Umur dia masa tu adalah 15 tahun. Selepas pada tu, Usamah sentiasa bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyertai peperangan, antaranya peperangan Hunain, dan sampai ke puncaknya iaitu Usamah menyertai peperangan Mu'tah yang diketuai oleh ayah dia iaitu Zaid bin Harisah. Akhir sekali Zaid bin Harisah ni gugur syahid.
Zaid bin Harisah ni gugur syahid. Maka Nabi SAW lantik anak dia Usamah bin Zaid untuk mengetuai peperangan lawan tentera Rom juga. Masa tu umur dia berapa? 20 tahun. Sebab tu adik kakak muslimi dan juga muslimat yang dirahmati Allah, bila kita baca sirah Nabawiyah, tonggak utama hak jaga Nabi, hak pertahankan Nabi adalah pemuda. Adalah pemuda. Maka sebab itu nak suruh negara kita, negeri kita ni dalam keadaan baik, dalam keadaan sempurna, kena pastikan anak muda ni kena agama. Kena pastikan anak muda ni reti agama. Kalau anak muda tak reti agama, buta agama, wal'iyazabillahi min zalik, masa depan negara ataupun negeri akan gelap. Amu terlupa nak rakyat. Dalam peperangan Mu'tah ni berlaku mukjizat yang besar. Nabi kata sebelum berlakunya peperangan, Nabi royak kepada tentera-tentera muslimin. Kita bahasa Melayu ni kita panggil perang belaka. Perang tu, perang ni. Tapi orang ngaji bahasa Arab ni, perang ni dia ada dua. Dia panggil ghazwah, lepas tu dia panggil sariyah. Tu bahasa Arab. Bahasa Melayu perang belaka. Tapi bahasa Arab ni dia ada beza. Dia panggil ghazwah, jamak dia ghazawat. Selagi dia panggil sariyah, jamak dia saraya. Beza gapo dua tu? Kalau ghazwah ni, Nabi sendiri hok jadi panglima perang. Nabi duduk depan perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, Fathu Makkah. Ni orang panggil ghazwah. Sebab Nabi menjadi panglima perang. Selagi dia panggil sariyah. Sariyah ni Nabi duduk di Madinah. Cuma Nabi latih orang ni jadi ketua, orang ni jadi ketua. Nabi tak pergi. Dalam perang Mu'tah, Nabi duduk di Madinah. Nabi kata, aku melantik Zaid bin Harisah untuk jadi panglima perang. Apabila Zaid bin Harisah ni gugur syahid, maka mulantiklah Ja'far bin Abi Talib menggantikan Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Talib ini meninggal dunia, gugur syahid, mulantik Abdullah bin Rawahah untuk menggantikan Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah ni mati, mulantiklah siapa-siapa pun di kalangan kamu. Ni sebelum berlaku perang lagi ni, Nabi royak ada gambaran. Berair dah mata Nabi. Sebab Zaid bin Harisah akan gugur syahid. Betul sungguh. Di medan peperangan, bila Zaid bin Harisah gugur syahid, Panji dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib. Bila Ja'far bin Abi Talib gugur syahid, Abdullah bin Rawahah hok pergi Panji. Bila Abdullah bin Rawahah ni gugur syahid, maka orang Islam pada masa tu duk bincang secara cepat. Nak latih siapa? Dah tiga-tiga dah tak ada ni. Nak latih siapa? Barulah timbul nama Khalid bin Al-Walid. Hok suhu Khalid bin Al-Walid ni asal dianya tidak panglima perang hok mula-mula. Tapi tak ada orang sangat, maka lantiklah orang panggil Khalid bin Al-Walid. Nak royaknya, tidak semestinya nama dia tidak disebut, orang tak kenal dia ni, dia tak ada ke satu. Tidak begitu. Nak royak di kalangan sahabat Nabi ni, dia ada kelebihan masing-masing. Sebab tu zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Khalid bin Al-Walid pernah dilantik menjadi gubernur. Tapi Sayyidina Umar ni pecah dia. Jahat ke Sayyidina Umar? Tak. Sebab kepakaran Khalid bin Al-Walid ni
Bahagia perang. Dia pergi perang. Tiba-tiba suruh masuk Jabal. Nanda dia. Nak petek kau tu, nak petek kau ni, tak kerti. Maka Sayyidina Umar buai Khalid bin Al-Walid, latih orang lain. Maka Khalid bin Al-Walid, kepakaran dia berada di medan perang. Jadi bila Khalid bin Al-Walid jadi panglima perang, ganti tiga-tiga orang tu, dia buat strategi baru. Kita baca sirah macam-macam Khalid bin Al-Walid ni buat. Dia buat susunan memanjang. Kita baca dalam sirah, kalau depan ni medan perang, dia susup panjang. Dia susup panjang tu sebab apa? Dia supaya orang Islam ni boleh berundur dalam keadaan baik, dia tidak ramai hak mati. Sebab dalam perang Mu'tah ni, tentera Islam terpaksa mengalah. Dia terpaksa berundur. Akhir sekali duk perang depan, hak belakang undur. Dia pun gerak. Akhir sekali Khalid bin Al-Walid berjaya menyelamatkan tentera-tentera Islam. Okey. Dalam Usamah ni, Nabi latih dia ketika mana umur dia 20 tahun. Nabi kata, mu kena bawa tentera-tentera Islam ni menuju ke Balqa. Dalam peristiwa ini adanya kibarus sahabah. Sahabat-sahabat yang kane ramai. Termasuklah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka apabila Zaid ni, dia dengar Nabi ni jatuh sakit dan Nabi ni meninggal dunia, maka Zaid bin Harisah, Usamah bin Zaid ni tak pergi mana-mana. Dia pun hantar wakil Umar pada masa tu pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Tanya status perang dia ni, tentera dia ni, sama ada nak ke Balqa ataupun nak berundur ke Madinah. Bapa dia hantar wakil. Kita baca dalam sirah, setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar menghadapi golongan-golongan riddah, golongan-golongan hak murtad. Berapa ramai adik kakak hak murtad? Bukan 400 orang, bukan 4,000 orang, 40,000 orang. Ramai zaman Nabi ni 40,000 orang. Kalau zaman Nabi 40,000 orang kat zaman kita, mana tu Imam? 1,000,000 ni, kita je tak tahu. Kita duduk di kapur Kubai Member ni, kita duduk di orang panggil Kelantan ni, kita tak nampak gerakan-gerakan murtad. Tapi kalau kita duduk di Kuala Lumpur, kita duduk di bandar-bandar besar, hok ada kelak malam, hok ada orang boleh berjudi, hok ada maksiat macam-macam, kita akan jumpa dalam Facebook, dalam internet. Dia buat grup dia buat community dia. Hok murtad ni siapa? Bukan warga Mah. Warga Mah ni siapa mati dah Islam. Hok murtad ni siapa? Mahasiswa, anak-anak muda, hok ngaji, hok cerdik. Bukan hok duduk tak tahu satu dak. Ni orang hok mengaji. Orang mengaji, orang cerdik, hok duduk di universiti. Hok ni ramai di kalangan mereka yang murtad. Wal iyadza billahi min zalik. Kita tak berasa sebab kita duduk kampung kita. Ambo asal kota, tak ada orang murtad kota. Kita duduk di Kubai Member, tak ada orang murtad. Tapi di bandar-bandar besar, dengan hiburan yang melampaunya, dengan diskonya, dengan macam-macam, dia boleh akses dengan benda-benda lagu ni. Sebab tu kita jangan pelik lah. Kalau zaman Nabi 40,000 dah, zaman kita kak ramai pada tu lagi. Masa tu duk bergolok. Sayyidina Abu Bakar duk hipung, duduk panggil sahabat-sahabat dia perang dengan dia untuk menghadapi golongan-golongan murtad. Dalam masa yang sama, Usamah bin Zaid duk tunggu arahan daripada Abu Bakar nak terus ke nak balik ke Madinah.
Sayyidina Umar mari tanya Sayyidina Abu Bakar, "Wana ni? Nak suruh aku pergi ke? Nak suruh pari balik?" Sayyidina Umar kata, "Kalau mu suruh aku teruskan perjalanan tentera Usamah, aku minta mu tukar orang lain. Hak jadi panglima perang." Abu Bakar, "Bapa mu suruh aku tukar?" "Dia ni muda lagi. Hak dalam pok-pok kita ni ramai lagi. Hak lama-lama. Hak berpengalaman. Aku minta dia tukar." Sayyidina Abu Bakar, "Demi Allah, wallahi, aku tak akan tukar Usamah bin Zaid, kerana Nabi telah muliakan ayah dia dan Nabi akan muliakan anak dia. Berani musuh aku tukar? Hak tentu Usamah ni bukan aku tapi Rasulullah. Berani musuh aku minta tukar. Dia aku minta Usamah untuk teruskan perjalanan tersebut." Omar pergi jumpa dengan Usamah, royak teruskan perjalanan dia. Dia pergi jumpa dengan saing-saing dia. "Pobokmu ni telah malukan aku depan khalifah. Bapa, suruh aku jadi juru cakap nak tukar Usamah. Abu Bakar dah atas muka kepada aku. Mu ni malu aku je." Marah Sayyidina Umar. Akhir sekali Usamah bin Zaid meneruskan perjalanan dia. Dan alhamdulillah, tentera-tentera Usamah telah berjaya mengalahkan tentera-tentera Rom pada masa itu. Nabi SAW disebut dalam sirah Nabawiyah ketika mana dia wafat. Dan sahabat-sahabat Nabi hok rapat dengan dia. Sayyidina Ali pun ada, Sa'id bin Zaid pun ada, datuk dia pun ada. Ketika mana nak mandi jenazah Nabi, masing-masing jadi keliru. Ini sebut dalam sirah. Masing-masing jadi keliru. Keliru tu buat apa? Nak mandi rana jenazah Nabi ni. Sama ada dengan pakaian yang ada di tubuh dia, ataupun kita nak buang pakaian tersebut daripada tubuh Nabi. Masing-masing tak tahu nak buat guanda jenazah Nabi duduk depan ni. Kuasa daripada Allah. Tiba-tiba hak duduk keliling-keliling Nabi, hak nak mandi jenazah Nabi ni tertidur. Mari rasa ngatuk. Akhir sekali disebut dalam sirah, dagu popok dia ni jatuh ke dada Nabi. Sengguk. Gini. Duk gini, jatuh. Masa tu duk tengah ngatuk, duk tengah orang panggil duk tengah ngatuk ni. Duk tengah tidur. Bobo dengar. Tiba-tiba bunyi suara daripada tak tahu mari mana. Dia kata, "Mandikan jenazah Rasulullah dengan pakaian yang ada pada dia." Demo ni pun sedar. Bila sedar, akhir sekali sahabat-sahabat Nabi ni memandikan jenazah Nabi dalam keadaan Nabi ni berpakaian. Jangan kita fikir jenazah Nabi ni supaya kita lah tak ada ke satu pakaian, tidak. Jenazah Nabi dimandikan dalam keadaan pakaian dia hak tu. Basuh dengan sabun atas pakaian dia. Nak royaknya Allah Ta'ala muliakan Nabi ni, aurat dia ketika hidup orang tak nampak. Ketika dia wafat pun orang tak nampak jenazah Nabi. Tapi Aisyah pernah menceritakan saya tak sayangnya Nabi kepada Zaid bin Harisah ketika mana Nabi hijrah ke Madinah. Zaid tak hijrah lagi. Nabi tunggu Zaid. Tiba-tiba bila Zaid siapa duk muka pintu Nabi, rumah Nabi, Nabi derah pergi buka pintu. Nabi peluk Zaid bin Harisah ni supaya anak dia. Dalam keadaan Nabi tak pakai baju. Nabi lupa nak pakai baju. Sebab rindunya Nabi kepada Zaid bin Harisah, sayangnya Nabi kepada Zaid bin Harisah, Aisyah kata, sekali tu je aku tengok dalam hayat hidup aku, Nabi tak memakai baju.
Nak royaknya sayangnya dia, rindunya dia kepada Zaid bin Harisah, maka sayang dia kepada Zaid, dia latih anak dia menjadi panglima perang dalam peperangan tersebut. Nak royaknya Nabi ni sebagaimana disebut tadi, sayangnya Nabi, cintanya Nabi kepada sahabat dia, Nabi minta duduk depan. Pertahankan agama, jaga agama, bela agama, kena berani jaga agama. Nabi tidak simpan di rumah, Nabi tidak lock di rumah, dok, Nabi letak depan. Menyebabkan Islam ni siapa ke tanah Melayu. Mak Kila duk suruh Mak Kila masuk Islam ni, kira-kira ni puak-puak as-sabiqun al-awwalun. Mereka tinggal negara mereka, mereka tinggal tempat mereka, duduk di Madinah Al-Munawwarah. Kita baca dalam sejarah bagaimana ulama-ulama mati di tempat kita. Kubur mereka, jenazah mereka dalam negara kita, di tanah Melayu. Dia bukan orang Melayu, dia orang luar daripada negara kita. Tapi dia tinggal anak bini dia mari ke tanah Melayu, dia dakwah Islam. Boleh-boleh nego, boleh-boleh royak Islam. Mari mana ni? Semangat daripada as-sabiqun al-awwalun. Sebab itulah as-sabiqun al-awwalun ini, ketika mana turunnya wahyu Nabi untuk dakwah secara terang-terangan, demo ni hok duduk depan. Demo ni hok duduk depan. 40 orang lebih hok duduk depan. Demo ni berdepan dengan musyrikin Mekah, berdepan dengan ancaman musyrikin Mekah. Demo ni tak ganjok. Kalau bahasa Allah ni gak tidak lopak lah. Bahasa Allah ni tak lopak. Duduk dengan Nabi, kena cerca, kena denda, kena igak, kena macam-macam, dia tak tinggal Nabi. Semakin kuat tekanan, semakin kuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mereka diancam, semakin mereka istiqamah dengan Islam. Cerita Bilal bin Rabah kita dengar sama-sama dah. Siapa orang buat cerita? Dalam video ada, dalam TV ada, cerita Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni dia orang Habsyi. Dia bukan orang Arab. Orang kulit hitam. Hitam ambo, hitam dia lagi. Nak ayatnya hitam kelik ni, Bilal bin Rabah ni, dia bukan orang Arab. Dia bukan bangsa Quraisy, tapi orang Habsyah. Tapi dia jaga Nabi, dia pertahankan Nabi ke saat-saat akhir dia. Begitu juga sahabat yang lain, bernama contoh Khabbab Ibnul Araj. Khabbab ni disebut dalam sirah Nabawiyah, dia antara orang yang mula-mula peluk agama Islam. Diancam macam-macam lah. Disebut dalam Riyadus Salihin. Kalau kita ngaji di Riyadus Salihin, tak kira Jawi ke Arab, Riyadus Salihin dia ngaji bab-bab. Bab ikhlas, bab taubat, bab istiqamah. Dalam Riyadus Salihin ni babul istiqamah. Cerita daripada Khabbab sendiri. Dia kata, pada suatu hari aku pergi jumpa dengan Nabi. Nabi duduk berehat di Kaabah. Aku mari jumpa dengan Nabi. Aku royak kepada Nabi, ala tad'u lana, wahai Rasulullah, kenapa kamu tidak berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala bantu kita, bagi pertolongan kepada kita? Kenapa kamu tidak meminta pertolongan daripada Allah? Disebut dalam sirah Khabbab ini, bila dia pecah baju, belakang dia ni tak ada tempat comel. Kesel tombok, kesel pedal, kesel cemeti, penuh belakang dia ni. Dia mai jumpa dengan Nabi, dia tak leok dah. Nabi pun kata, qad kana man qablakum, wahai Khabbab, orang-orang yang terdahulu daripada kamu, mereka ditangkap dan mereka ditanam ke dalam tanah dan mereka digergaji sehingga terbelah dua. Orang dulu padamu, orang dia kena igak,
Dia kena tanah dalam tanah. Siapa setakat pinggir, ambil gaji, terbelah dua. Dan ada di kalangan mereka yang disikak dengan besi, sehingga mana luruh daging-daging di tubuh mereka. Tapi mereka tidak jumpa dengan nabi-nabi mereka. Mereka tidak merintih kepada nabi-nabi mereka. Mereka bersabar. Mereka istiqamah. Walakinnakum tastajilun. Tapi mu ni khabar, orang yang istijah. Setara khabar pun Nabi panggil istijah juga kak. Kita ni lambat lagi lah nak jadi lagu tu. Jadi kita orang Islam di akhir zaman ni, kita kena banyak sabar. Kena banyak sabar, kena banyak berdoa, kena banyak munajat, kena banyak-banyak lagi untuk tengok Islam ni menang. Tak siapa tak khabar lagi kita ni. Belakang kita ni comel belakang lagi. Tak ada kudih gapo lagi. Orang tak setuh gapo lagi. Kita nak mengalah dah. Kita nak berundur dah. Tak kena cara lagu tu. Tak kena lagu. Maka sebab tu, nak menegakkan Islam ini bukannya perkara yang mudah. Jadi nak ceritanya, dalam bulan Safar ni, Allah, Nabi arahkan Usamah bin Zaid untuk ke Balqa berjumpa ataupun berlawan dengan tentera-tentera Rom. Dan akhir sekali Usamah bin Zaid telah mendapat kemenangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu sebagaimana bersebut tadi, nak menegakkan Islam, nak memperjuangkan Islam bukan perkara yang mudah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, "Lau kana aradan qariba wa safaran qasida lattaba'uk walakin ba'udat alaihi musyuqqah." Nabi kata, sekiranya memperjuangkan Islam, mempertahankan Islam itu aradan qariban, mendapat keuntungan yang banyak, boleh duit. Orang bagi 5,000 seminggu kau, 10,000 seminggu kau, untuk kita jaga agama, untuk kita pertahankan agama. Wasafaran qasidan, dan tempoh dia tidak panjang. Lattaba'uk, sejuta ne orang yang akan ikut kamu wahai Muhammad. Lagu tu lah hamba terjemah. Lattaba'uk, nescaya ramai orang yang akan ikut mu. Tak perlu ajuk orang akan ada selalu duduk belakang kita. Walakin, tetapi perjuangan Islam ini, nak menegakkan Islam ini, ba'udat, jauh, dahlah jauh, alaihi musyuqqah, banyak onak dan juga duri. Dahlah jauh, onak duri pun ada pula. Tapi bagi orang yang faham, dia pergi juga, dia ada juga. Supaya kita nak pergi Kuala Lumpur, kita tahu jalan Gua Musa ni mana. Kita pergi juga apa? Sebab jalan ni akan menuju ke Kuala Lumpur. Kita tak pergi jalan lain. Walaupun jalan tu walaupun jalan tu banyak masalah. Kita nak pergi ke Perak, kita lalu ke Gerik. Kita tengok jalan dia secara mana, tapi kita pergi juga apa? Sebab kita tahu tak ada jalan lain dah. Begitu juga Islam. Dah dia lama, banyak halangan, banyak onak duri, tapi kita ada juga. Sebab apa? Sebab kita tahu hujung jatuh dia tu adalah betul. Inilah ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, supaya kita tidak mengaku ngalah, kita tidak mengaku kalah, kita tidak beronah, kita kuatkan semangat, kita kuatkan orang panggil jati diri kita, untuk kita jaga agama, untuk kita bela agama, untuk kita mempertahankan agama. Ni peluang kita. Asy-Syahid Ustaz Ibrahim Libya, kita kenal belaka dia. Dia mati dalam peristiwa memali. Hamba difahamkan setiap pagi selepas subuh, tiap-tiap hari dia ada kuliah subuh dengan jemaah dia. Banyak-banyak kuliah hak dia royak.
Dia kata cara-cara ataupun kaedah-kaedah kita nak masuk Islam ni, nak masuk Islam, nak mendapat ke syurga ni, ada beberapa kaedah. Orang yang dijamin syurga oleh Allah Ta'ala ni, mula-mula sekali adalah Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul. Dia kata pokok kita ni tak ada peluang langsung. Nabi pun tidak, Rasul pun tidak. Boleh pergi lagi ke tak ni? Kau nak berhenti dah? Sikit lagi. Lebih tarot dah ni. Moga mari jari-jari. Tok tu ambo sini ya, Pohon Buluh. Tok tu ambo ke Pohon Buluh ni je. Cuma ambo ke Kota Baru. Ni saya ambo ni. Ustaz Luqman. Dulu Tok Imam tu masjid kota. Yang kedua, ulama'. Ulama' ni dijamin syurga. Sebab dia ulama'. Terlepas dah kita. Yang ketiga, golongan yang mempertahankan agama, hok jaga agama, hok belok agama, ni peluang kita nak masuk syurga. Dia kata. Dua peluang terlepas dah. Nabi Rasul dak dah kita. Ulama' pun dak kita. Tapi kita duk golongan yang ketiga, hok jaga agama, hok belok agama, hok duk depan, ni peluang-peluang kita. Jadi ni peluang hak ada depan kita, maka kita gunakanlah sungguh-sungguh. Kita orang panggil pastikan kita ni buat kerja agama, buatlah mengikut kemampuan kita. Kita buatlah gana-gana pun, jangan duduk saja. Biar sampai akhir sekali kita mati dalam keadaan kita mempertahankan agama, kita jaga agama. Amba nak tutup dengan ayat Quran. Ya ayyuhallazina amanu. Amba tak ingat. Tak mari. Ya ayyuhallazina amanu qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang mengatakan Allah Ta'ala ni Tuhan dia, buat-buat kita lah. Thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Istiqamah dengan agama Allah, istiqamah dengan ajaran Allah, istiqamah dengan Islam. Tiba-tiba dia mati. Dia mati tu Allah Ta'ala kata tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat dia akan turun jumpa dengan dia. Disebut dalam tafsir Munir karangan Dr. Wabah Zuhaili almarhum, malaikat mari jumpa dengan kita dalam 3 keadaan. Pertama, indal mauti, ketika mana kita nak mati. Yang kedua, indal qabri, ketika mana kita berada dalam kubur. Yang ketiga, indal ba'si, ketika mana kita bangkit daripada alam kubur. Malaikat mari jumpa dengan kita. Tak mari saja. Malaikat Allah Ta'ala kata alla takhafu. Wahai Adnan bin Wazir, alla takhafu, mu jangan takut dengan malaikat tu. Wala tahzanu, dan mu jangan sedih dengan malaikat hok nak mari jumpa denganmu tu dan kematian yang kamu hadapi. Sebab apa? Malaikat tu mari nak royaknya wa abshiru bil jannah. Malaikat nak royak, Allah Ta'ala janji syurga kepadamu. Allati kuntum tu'adun, yang Allah Ta'ala janjikan syurga kepada kamu. Sebab tu orang hok mati syahid ni, muka dia tersenyum, wajah dia tersenyum. Sebab malaikat royak dah, mu duduk dalam syurga. Mu duduk dalam syurga. Sebab atas dunia hari tu mu istiqamah dengan agama Allah, mu istiqamah dengan agama Islam, maka mati kelak mu akan rehat. Rehat mu mana? Di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amba rasa cukup lah 7.20. Habis dah roti canai masa ni. InsyaAllah mudah-mudahan kalau ada masa kita mari lagi. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang lemah itu datang daripada kelemahan hamba sendiri. Aqulu qali hadza wa sallallahu wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Oh.